Ni dia tuan-tuan. Ni dia. Ni dia tuan-tuan noh. Dia ni logo nenek kebayan. Jin nenek kebayan. Jin yang berasa megah. Mengkufurkan ramai manusia, membawa kufur kepada ramai manusia. Dia merasa megah di sini. Ini kawasan dia tuan-tuan. Jadi saya main di sini tuan-tuan, bukan kita nak buat apa-apa, kita nak tengok kawasan ni. Macam ni tuan-tuan, ayak dia keadaan macam ayak macam ni tuan-tuan. Orang duk ambil buat berkat tuan-tuan. Tuan-tuan rasa macam mana ni? Ya bang, okey bang. Abang ni bawa saya. Ambil tak? Tolong tuan. Saya nak beritahu kepada nenek kebayan. Saya nak beritahu kepada nenek kebayan. Ingat Allah tu maha hebat, Allah tu maha kuasa, Allah tu maha hak yang satu. Tiada yang boleh semua hanya bukan Allah. Saya beritahu pada penunjuk sini, jangan tunjuk hebat sangat. Allah Ta'ala tu maha hebat. Dan saya harapkan pada penunjuk sini, belajarlah agama Islam. Janganlah kamu jadi bongkok dan kamu membuat manusia menjadikan kesyirikan pada Allah SWT. Inilah tuan-tuan yang Allah Ta'ala kata dalam Quran. Bila mana jin-jin tuan-tuan, dan bila manusia ajak dia begitu kebanyakannya tercapai lah. Tapi bukannya dia terkena Allah Ta'ala, tapi dia kata dia butuh Allah Ta'ala sebenarnya. Dari situ mula ke mula daripada generasi ke generasi, yang benda tu berjalan. kita dah terpaksa, saya terpaksa hapuskan tempat-tempat macam ni tuan. Hapuskan tempat-tempat macam ni. Tanda apa? Tanda ni dia orang letak dan atasnya. Lepas tu kemudian kain ni dia orang bawa balik lah. Sebagai Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita masih punya masa dan kesempatan. Apa yang kita tengok tadi itu adalah di Pulau Besar Melaka, di makam yang dipanggil makam nenek kebayan dan telaga tempayan pecah di Pulau Besar Melaka. Sebenarnya bukan aku bermaksud untuk berbala, tidak. Bagi aku tak perlu berbala. Dan apa yang dibuat oleh Tok Singa dan juru tunjuknya, aku anggap dia tidak mengerti apa sebenarnya. Dia tak tahu. Dan juru tunjuknya bukanlah orang yang sepatutnya. Tambah pula apabila juru tunjuknya mengatakan bahawa nenek kebayan itu adalah orang yang mengamalkan ilmu hitam. Aku menafikan sama sekali. Aku menafikan. Lain kali kalau nak bercakap, biarlah berakal. Gunakan lidah sebaik-baiknya. Jangan sebarang. Jangan. Apa yang ditujukan sebenarnya
itu bukanlah keadaan sebenar sebagaimana asal dahulu. Baiklah, untuk pengetahuan, sekurang-kurangnya pada waktu yang lain, untuk satu saat pun, apabila kamu datang ke Pulau Besar Melaka, kamu tahu sejarah yang sebenarnya yang perlu kamu tahu. Pada sekitar tahun 70-an, keadaan di Pulau Besar dan keadaan yang dikatakan Telaga Nenek Kebayan itu bukanlah macam dulu. Sebab keadaan pada masa itu, dari tanah ada satu mulut tempayan di mana sentiasa keluar air, membuah-buah air yang jernih daripada mulut tempayan berkenaan. Kerana karamah yang ada di situ bersempena karamah yang ada dan kelebihan yang ada pada Nenek Kebayan, jadi ramai orang-orang sekitar dan orang dari luar datang. Ada yang sampai beratur. Aku ingat lagi, karena aku saksikan dengan mata aku sendiri. Selepas dekahkan Al-Fatihah, selepas berdoa, mohon diberi kebaikan, mohon keredaan dari Allah Ta'ala, mereka akan masukkan tangan di dalam mulut tempayan berkenaan. Ialah yang datang tu orang-orang miskin, orang susah, orang yang sakit, bermacam-macam. Apabila dikeluarkan tangan dari mulut tempayan berkenaan, ada yang dapat gelang emas, ada yang dapat cincin, ada yang dapat batu cincin, ada yang dapat rantai, dapat permata. Sangat bergantung pada nasib masing-masing. Kerana tempat itu, mulut tempayan itu kecil, hanya memuatkan satu tangan, satu lengan sahaja setiap kali dimasukkan. Maka perlu beratur yang panjang untuk masukkan tangan. Ada yang hampa, tak dapat apapun. Bahkan ada yang bila masukkan tangan, tangannya tertarik ke dalam hingga sukar untuk dikeluarkan, hingga perlu dibantu oleh orang lain. Sangat bergantung pada niat. Itu antara karamah yang ada di Pulau Besar Melaka. Untuk pengetahuan, karamah terbagi pada beberapa bahagian. Antaranya dipanggil keramat hidup, kedua keramat mati, ketiga keramat hidup dan mati. Jadi aku tak perlu bercakap panjang dari hal keramat. Tak perlu. Itu keistimewaan yang Allah bagi pada seseorang. Kemudian atas nama pembangunan, nak bina padang golf, nak bina hotel, atas kepentingan politik, maka telaga itu dipecahkan dan dibina apa yang ada sekarang. Sejak itu tidak ada lagi mata air yang keluar dari mulut tempayan, kerana mulut tempayan itu, kawasan itu sudah dirobohkan, sudah digali, dijadikan telaga sebesar itu, yang mana tempayan semula jadi itu sudah dirosakkan. Dan air yang ada di situ adalah air takongan apabila berlaku hujan. Itu bukan air dari telaga tempayan pecah. Kerana tempayan pecah sekadar sebesar mulut tempayan. Kemudian dari hal Nenek Kebayan, sekitar tahun 70-an, siapapun yang datang ke Pulau Besar pada masa-masa tertentu akan dapat lihat kewujudan
seorang perempuan yang dipanggil nenek kebayan, bertudung lituk, cuma rambutnya memutih, yang duduk di kawasan di bawah pokok di mana ada makamnya yang dikatakan makam nenek kebayan. Apa yang menghairankan, yang bergelar nenek kebayan itu tidak bercakap walau sepatah pun. Namun orang datang untuk melihat kewujudannya. Apabila dia ada, untuk 1-2 hari dia akan ada. Siapa pun boleh melihatnya. Apa yang menghairankan, tak ada seorang pun tahu apa yang dia makan sepanjang dia ada, kerana tidak ada bekalan makanan yang dia bawa. Dia hanya bawa tongkat dan tasbih dan sebuah kitab Al-Quran, yang mana di bawah pokok itulah dia akan baca, mengaji sepanjang hari. Tak ada seorang pun yang tahu apa yang dia makan. Bahkan daripada masjid yang berhampiran, orang akan datang hantarkan makanan, tapi makanan itu tak pernah diusirnya, dan dia pun tak pernah bercakap dengan sesiapa pun. Siapa pun boleh melihatnya. Bahkan aku pernah melihatnya, bukan sekali. Hinggalah pada satu hari dia menghilangkan diri di satu tempat yang dipanggil Gua Ular. Sejak itu kelibatnya tidak ditemui lagi. Tapi aku tahu beliau ada, dan aku boleh ingat dengan jelas rupa parasnya. Boleh. Dan aku boleh berhubung dengannya, kerana aku masih ingat rupa dan parasnya. Bagaimana mungkin orang suara itu, orang sezuhud itu, dikatakan mengamalkan ilmu hitam? Bagaimana mungkin? Jadi aku nasihatkan, janganlah gunakan lidah untuk bercakap perkara-perkara yang hanya menjadi fitnah. Jangan. Kamu tak tahu, jadi jangan kamu timbulkan fitnah. Jangan. Apalah guna ilmu jika kamu fitnah orang-orang yang zuhud, yang berjalan di jalan kerohanian, di dalam jalan kewalian. Dan makam yang ada di situ bukanlah makam nenek kebayan. Itu cuma sebagai tanda bahawa di situ dia pernah berkampung, beramal, dan gaib di Pulau Besar Melaka. Jadi tak perlulah sebenarnya untuk kau Islamkan nenek kebayan. Tak perlu. Kerana jauh panggang dari api. Ilmunya dengan ilmu kamu jauh panggang dari api. Kamu tak tahu tentang Pulau Besar. Aku dibesarkan, bergelanggang, berilmu dari Pulau Besar Melaka. Jatuh dan bangun di Pulau Besar Melaka. Aku tahu kelibat nenek kebayan. Dan bagi siapa-siapa pun yang datang, janganlah kamu percaya dan dengar kata-kata orang yang kata bahawa itu pulau khurafat, itu pulau jin, pulau syaitan. Tidak ada jinnya, tidak ada syaitannya di situ. Tidak ada. Itu adalah pulau destinasi para wali yang penuh dengan karamah dan keharmonian. Kecuali hati kamu tidak bersih,
Bersihkan dulu hati kamu sebelum kamu menuduh orang-orang kerohanian yang hidup dengan ilmu di alamnya, dengan tuduhan-tuduhan yang tidak berasas, yang hanya mengikut pikiran dan mata zahir kamu. Bagaimana dikatakan berilmu jika kamu tidak memandang dengan mata batin? Jika kamu lihat air mawar atau apa saja yang digantungkan, bukan orang Islam yang melakukan itu. Jika bukan orang Islam, bukanlah orang Islam dari tanah Melayu, tapi orang Islam yang datang dari India atau negara lain. Itu kepercayaan mereka yang kita tak boleh larang, kerana mereka ada mazhab mereka sendiri, ada imam mereka sendiri, ada pegangan dan akidah mereka sendiri. Sekarang aku tanyakan, seandainya seorang kafir yang bukan Islam berdoa di makam Rasulullah SAW, adakah itu salah? Sedangkan Nabi itu rahmat bagi seluruh alam, termasuk Islam ataupun bukan. Sesiapa saja berhak untuk berdoa di makamnya dan mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan sebarang. Juru tunjuk pun jangan bercakap bukan-bukan, jangan bercakap asal tunjuk. Jangan nanti telunjuk ini ditunjalkan ke dahi kamu, ditunjalkan di kepala kamu. Berapa tahun umur kamu? Apa yang kamu tahu tentang Pulau Besar Melaka? Kamu jangan bawa fitnah pada orang yang berjalan pada jalan kerohanian. Kamu pernah jumpa ke nenek kebayan tu? Kamu pernah lihat ke? Aku pernah lihat nenek kebayan dengan mata dan kepala aku sendiri, secara zahirnya, bukan mimpi. Kamu jangan sebarang. Sekitar tahun 70-an, Kelibat, Tok Janggut, atau dikenali dengan Tok Putih, masih boleh ditemui duduk betapa di bawah banner pokok yang ada berhampiran dengan makamnya yang ada yang sudah dirobohkan tu. Siapa pun kalau datang boleh melihatnya. Dia dan nenek kebayan sama. Gaibkan dirinya di alam yang gaib, yang apabila duduk di bawah pokok, di akar pokok yang berlubang itu, tak ada seorang pun tahu apa yang dia makan. Tak tahu. Dia hanya duduk dan berzikir, tidak bercakap dengan seorang pun, hanya diam berzikir. Di situlah duduknya, hanya bangun untuk mengerjakan ibadat, kemudian berzikir semula, sehinggalah pada satu hari dia gaib. Aku pernah menyaksikannya dengan mata aku sendiri secara zahir di makam tersebut, di pokok yang ada berhampiran dengan makam tersebut, yang mana lubang itu sudah disimenkan. Jadi bagi yang tak tahu, kamu jangan sebarang. Sebenarnya kamu tak tahu apa-apa. Kamu tak tahu apa-apa. Kamu tak melihat dengan mata kamu. Dan apa yang kamu cakap sekadar fitnah. Jika kamu katakan itu pulau kurafat, pulau syirik, pulau penuh dengan hantu, puaka, puntianak. Apa yang hantu? Apa yang puaka? Apa yang puntianak? Kamu yang hantu, kamu yang puaka, dan kamu yang puntianak. Aku tak pernah jumpa yang bukan-bukan di Pulau Besar Melaka, kecuali niat kamu. Niat kamu yang akan menemukan kamu dengan apa yang kamu mahu. Tak perlu ke Pulau Besar, tak perlu. Kalau kamu nak cari hantu, puaka, pelestik, jembalang, pocong,
Tak perlu ke pulau besar. Dalam rumah kamu pun ada. Minta dengan Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala tunjukkan. Tak payah kamu nak pergi cari jadi paranormal untuk cari hantu. Tak perlu. Hantu tak perlu dicari. Duduk bersila dan panggil. Tak perlu dicari. Jangan kamu nak buang masa kamu, nak bawa fitnah pada orang-orang yang bergelar para wali, para pahlawan, para pendekar, pada rohani-rohani yang tak pernah mati. Jangan. Aku tak marahkan pada Tok Singa, tak. Kerana dia tak tahu. Tapi aku marahkan pada penunjuk jalan. Orang yang menunjukkan pada Tok Singa, yang mengatakan padanya bahawa nenek kebayan itu adalah orang yang mengamalkan ilmu hitam. Bukan nenek kebayan tu yang mengamalkan ilmu yang hitam. Hati kamu yang hitam. Apabila nenek kebayan hilangkan diri, makam yang dibuat di situ hanya sekadar makan tanda untuk menunjukkan bahawa dia pernah berkampung di situ. Tidak ada jasad di situ. Itu cuma sebagai makam tanda. Dan sesiapa yang datang ke situ, itu juga sebagai tanda bahawa ada hajat untuk bertemu dengannya. Sebenarnya tak jauh daripada makam nenek kebayan ada sebuah surau yang mana dahulu surau itu digunakan untuk bersuluk. Tapi surau itu sudah dirobohkan dan berhampiran dengan kawasan di situ juga ada satu perigi yang dipanggil Perigi Tawar Masin, di mana apabila air pasang, air laut akan masuk di dalam perigi tersebut, dan apabila air surut, perigi itu akan menjadi air tawar semula. Kerana itu dipanggil Perigi Tawar Masin. Dan di dalam perigi itu ada seekor ikan. Ada seekor ikan. Siapa pun boleh lihat ikan itu. Ada seekor ikan mas di dalam perigi itu. Jika difikirkan bagaimana seekor ikan mas boleh hidup, tak kala air itu menjadi air masin, tapi ikan itu boleh hidup. Ada banyak lagi kelebihan dan keramat di Pulau Besar Melaka yang tersimpan, yang tak tersingkap. Hanya orang yang tahu akan tahu. Yang tak tahu, kamu cuma dengar cerita-cerita palsu dari orang yang sebenarnya tak tahu apa-apa. Aku tanyakan pada kamu, jika kamu orang yang punya penglihatan, punya hati yang bersih, punya mata yang batin, di mana letak pintu gerbang alam gaib di Pulau Besar Melaka? Di mana letaknya? Kalau kamu tahu. Kalau kamu tak tahu, sebenarnya kamu bukanlah orang-orang kerohanian, bukanlah orang-orang kebatinan. Bukan. Di makam nenek kebayan, itu satu tempat yang dinamakan tempat Karamita. Kamu tak akan tahu di mana tempat itu. Sangat rahsia. Dan itu adalah kunci untuk masuk ke alam rahsia di Pulau Besar Melaka. Jadi aku nasihatkan, hati-hati. Jangan bercakap sekadar membawa fitnah untuk menunjukkan
kamu lebih hebat dari orang lain. Mana mungkin orang kecil, orang kendil seperti kita nak mengislamkan para wali, para rohani, orang-orang yang zuhud. Mana mungkin. Tak perlu kamu hunaskan keris di Pulau Besar Melaka untuk berdepan dengan alam gaib di Pulau Besar Melaka. Bukan mereka takutkan kamu, tapi kamu bukan lawan bagi mereka. Bukan. Baiklah, aku sudahi dengan air sungai membasuh luka, darah tumpah hilir ke kuala, tajam tikaman keris pusaka, ditikam jejak, mati juga. Aku sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Dan selamat berbuka.